Berita Wilayah 24 September bersama saya Farha Fakhrazi. Tumpuan utama hari ini, Langkawi terima lebih 12,000 pengunjung seminggu di bawah gelembung pelancongan. Tiga strategi dilaksana jayakan sasaran penanaman 200,000 pokok setahun di Perlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selain fokus utama, kami juga akan berlintas langsung ke Sabah, Sarawak dan Melaka untuk lebih banyak laporan terus dari negeri-negeri. Tumpuannya program vaksinasi remaja dipergiat dan harga ayam kembali stabil hasil sesi libat urus bersama peniaga. Terus bersama Berita Wilayah. 12,607 orang berkunjung ke Pulau Langkawi, Kedah dalam tempoh 7 hari sejak 16 September lalu. Daripada jumlah itu, 11,853 merupakan pelancong domestik. Esko Pelancongan Negeri Kedah Muhammad Firdaus Ahmad berkata 8,587 pelancong masuk ke Pulau Peranginan itu menggunakan perkhidmatan udara, manakala 4,020 orang menaiki feri dari JT Kuala Perlis. Jumlah itu masih jauh daripada sasaran 30,000 pelancong ke Pulau Peranginan itu menjelang hujung bulan ini. Keadaan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Sehari sebelum pelancaran diumumkan pula SOP dia kena buat saliva test. Ini mungkin akan merencatkan sikit, tetapi bagi saya pengumuman untuk buat saliva test, buat RTK test ni sebenarnya wajib untuk kita mengawal penyakit ini. Jadi akan ada sedikit kemerosotan pelancong dengan sekolah nak buka dan sebagainya. Tapi kita boleh tengok bulan 11 dan bulan 12 di situ akan berlaku peningkatan sebab secara normalnya bulan 11, bulan 12 adalah bulan untuk bercuti dan Langkawi sebenarnya terkenal untuk pusat peranginan dan orang pun dah mula bekerja, banyak sektor-sektor dah dibuka dan akan dapat gaji dan sebagainya. Di situlah mereka ada simpanan untuk datang bercuti, release station dan untuk relax bersama keluarga. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan tinjauan di Terminal Feri Kuala Kedah tengah hari tadi. Tiga strategi dilaksanakan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dalam usaha menjayakan sasaran penanaman 200,000 pokok setahun bermula awal tahun ini hingga 2025. Sasaran berkenaan bagi menjayakan kempen penanaman 100 juta pokok yang sedang dilaksanakan di seluruh negara ketika ini untuk tempoh 5 tahun. Menurut Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Awang Syafiee Awang Ahmadni, strategi pertama menerusi kempen penanaman melibatkan pelbagai sektor dan agensi iaitu tanaman bakau dan penghijauan bumi Perlis dengan sasaran 30,000 pokok. Strategi kedua pula lebih tertumpu kepada penanaman semula oleh agensi sedia ada seperti RISDA dengan sasaran 160,000 pokok. Manakala fokus ketiga melibatkan penanaman 10,000 pokok oleh komuniti setempat itu ditanam sendiri dengan sasaran 10,000 pokok. Dalam konteks negeri Perlis lah, pada pandangan jabatan sangat permintaan sangat tinggi, cuma tinggal lagi kawalan di peringkat jabatan untuk mengajukan program ini. Kerana dalam tempoh ini kita tidak boleh libatkan terlalu ramai orang dan ada jumlah-jumlah tertentu yang dibenarkan. Jadi dalam tempoh ini kita buat strategi untuk melaksanakan satu hari bersama dengan satu agensi atau komuniti dan komuniti pula ditanam mengikut kawasan mereka tanpa melibatkan komuniti lain.
Beliau menyatakan demikian pada kempen penanaman 100 juta pokok di Empangan Timah Tasoh bersama Tenaga Nasional Berhad melibat penanaman 80 pokok meranti, termak nipis dan merbau. Sehingga kini 144,824 pokok berjaya ditanam di seluruh Perlis. Sasaran 200,000 pokok setahun mampu dicapai menjelang penghujung tahun ini. Pelaksanaan program ini mampu memupuk semangat cintakan alam semula jadi serta menyokong komitmen mengekalkan kawasan hijau di seluruh negara. Susulan kejadian banjir minggu lalu di Penampang, kerja baik pulih bekalan elektrik terputus hampir siap. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Langsung dari studio RTM Kota Kinabalu, kita bersama-sama Konstantin Palawan. Silakan Konstantin. Baik Farhan Nabila, kerja pulih semula bekalan elektrik terputus akibat bencana banjir di Kampung Sugut Penampang baru-baru ini giat dilaksanakan. Setakat ini hampir 90% kerja baik pulih sudah dilaksanakan Sabah Electricity Sdn Berhad SESB. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SESB, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid, kerja pemulihan mengambil masa selama 8 hari berikutan kekangan tidak dapat dielakkan. Memang kita terpaksa memakan sedikit masa kerana dari kita dapat lihat sendiri keadaan-keadaan yang tidak selamat. Pembersihan sedang dilaksanakan, jadi memang untuk keselamatan kita terpaksa jangan dulu bekalkan. Tetapi Alhamdulillah lah, dalam masa seminggu tersebut kita berjaya membekalkan hampir keseluruhan. Cuma pada hari ini saya dipahamkan di hujung lagi ada lebih kurang melibatkan 10 rumah lah lebih kurang yang belum mendapat bekalan. Datuk Abdul Nasir ditemui selepas lawatan susulan ke tapak banjir di Kampung Sugut dan tapak menara penghantaran di Kampung Penintot Penampang. Tambahnya, beberapa inisiatif serta mitigasi untuk mengurangkan risiko gangguan bekalan elektrik telah dilaksanakan, antaranya pemantauan serta penyelenggaraan berterusan dan berkala dipertingkatkan dan penyediaan jana kuasa bergerak. Bencana banjir minggu lepas telah mengakibatkan 72 tiang voltan tinggi, 43 tiang voltan rendah serta 50 menara penghantar dan 2 pencawang elektrik terjejas di kawasan pantai barat. SESB menganggarkan kerugian jutaan ringgit. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah bersedia sepenuhnya daripada segi logistik dan anggota bagi menghadapi musim monsun Timur Laut MTL yang telah bermula hingga Mac depan. Pengarahnya, Kolonel Syahrudin Mat Zain berkata sebanyak 34 pejabat APM bersiap siaga diatur gerak jika berlaku bencana termasuk banjir pada bila-bila masa. Khususnya bagi penduduk yang menghadapi situasi banjir ini yang kata orang kekerapannya akan berlaku lagi, khususnya di kawasan pantai barat, Sandakan dan juga bahagian Kudat. Jadi saya mohonlah pastikan dokumen-dokumen penting telah pun disiapkan untuk dalam bekas yang sesuai dan selamat. Kolonel Syahrudin yang ditemui pemberita di Ibu Pejabat APM di Kota Kinabalu menjelaskan terdapat 140 aset logistik APM, antaranya 57 kenderaan darat dan 83 kenderaan air yang dipastikan berada pada tahap terbaik. Beliau bagaimanapun berharap orang ramai agar sentiasa berwaspada serta mengikuti panduan dan ramalan cuaca dikeluarkan pihak Jabatan Meteorologi agar dapat bersedia awal. Sepanjang September ini sahaja, Sabah mengalami 3 banjir besar yang turut menyebabkan kejadian tanah runtuh. Bencana berkenaan juga melibatkan kehilangan nyawa. Lebih 2,000 pelajar Sabah melibatkan 50 institusi pengajian sudah menerima agihan bantuan ihsan makanan pelajar terjejas COVID-19 Impact. Fasa pertama bantuan ini disalurkan kepada pelajar institusi pengajian tinggi dan pusat tahfiz. Kita pada fasa pertama sudah memberikan 1.5 juta untuk pelajar-pelajar IPT di seluruh Malaysia, anak Sabah, termasuk Sarawak, di Semenanjung,
dan di negeri Sabah ini. Fasa kedua juga sudah kita laksanakan dan insya-Allah kita akan menerima mana-mana permohonan daripada pelajar-pelajar yang terjejas. Datuk Arifin ditemui RTM ketika lawatan kerja dan penyampaian impak di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan, Sabah. Sumbangan impak berjumlah RM121,800 ini diserahkan kepada Rektor UiTM Sabah, Datuk Profesor Madya Dr. Kadir Roslin untuk diagihkan kepada 406 pelajarnya. Turut disampaikan sumbangan sebanyak RM220,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah dan RM3,000 daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Lawatan kerja ini juga antara usaha mengukuhkan kerjasama membangunkan hub halal Sabah. Dalam perkembangan lain mengenai kemasukan pelajar baharu Oktober ini, Datuk Profesor Madya Dr. Kadir berkata pihaknya melakukan persediaan daripada segi pematuhan SOP ditetapkan Kementerian Pengajian Tinggi. Bersedia untuk menyambut beberapa kategori pelajar yang disenaraikan dalam senarai keutamaan. Kita menjangkakan mungkin lebih kurang separuh daripada pelajar yang memang sepatutnya berada di kampus mengikut kategori-kategori yang telah diluluskan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI Sabah komited menyediakan perkhidmatan jaringan jalur lebar lebih luas dan pantas. Ia bagi memastikan rakyat di negeri ini, khususnya di luar bandar, tidak ketinggalan menikmati capaian internet. Menurut Menterinya Datuk Yaakob Khan, pihaknya mengambil langkah memasang lebih banyak Very Small Aperture Terminal VSAT di kawasan pedalaman yang mempunyai masalah liputan internet. Satu projek yang dinamakan Jendela. Namun program ini akan mengambil masa untuk dilaksanakan. Justru kita mengambil inisiatif langkah ke depan dengan menggunakan sistem yang paling pantas untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan sistem VSAT. Datuk Yaakob memberitahu media ketika pelancaran pemasangan VSAT di Kampung Betutai Tuaran, tajaan syarikat serba Dynamic Group dengan kerjasama KSTI. Terdapat 4 lagi kawasan lain sedang dikenal pasti untuk pemasangan VSAT secara percuma selama 3 bulan, antaranya Tongot Sandakan. KSTI bersama syarikat berkenaan turut meneliti kaedah terbaik pembayaran perkhidmatan ini agar tidak membebankan pengguna. Taman-Taman Sabah TTS mempunyai banyak destinasi menarik di bawahnya yang berpotensi dikembangkan sebagai lokasi pelancongan gelap. Antaranya Pulau Suluk, Pulau Gaya dan Pulau Manukan di dalam kawasan Taman Tunku Abdul Rahman, Kota Kinabalu selain Pulau Tiga di Kuala Penyu. Pegawai Penyelidik Marin TTS Alvin Michael Bavor berkata pulau-pulau ini mempunyai sejarah yang boleh dikongsikan kepada pengunjung dalam dan luar negara. Seperti contoh, lokasi yang menyimpan sejarah silam, contohnya sejarah perang. So lokasi-lokasi ini menjadi dark tourism punya spot untuk di-highlight di kawasan Sabah. Okay. Elvin bercakap dalam sesi perkongsian cadangan lokasi aktiviti pelancongan gelap Taman-Taman Sabah Siri 2 secara maya melalui saluran YouTube TTS. Beliau berharap pihak syarikat pelancongan mula meneroka sisi pelancongan gelap TTS dan dalam masa sama menjaga kawasan berkenaan serta mematuhi peraturan sedia ada. Sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Utamakan SOP di mana sahaja anda berada. Bersama-sama kekang penularan pandemik. Pastikan anda lengkap vaksinasi. Kembali ke Angkasa Puri bersama Farhana Bila. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Kita kembali selepas ini. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan dari Sarawak Bumi Kenyalang. Antara fokus berita hari ini, Pusat Falak Miri dijadikan pusat cerapan dan rukiah hilal untuk melihat anak bulan bagi bahagian Miri dan Sarawak. Terus bersama Buma Wiji di studio RTM Kuching. Buma, silakan. Ya, Farha.
Pewujudan Pusat Falak Miri di luar Esplanade Miri sebagai pusat cerapan dan ruqyah hilal bagi melihat anak bulan yang diwartakan oleh Majlis Raja-Raja Malaysia sekaligus dapat menyediakan takwim waktu solat bagi bahagian Miri dan Sarawak amnya. Berucap pada majlis perasmian, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu dengan adanya pusat ini ia mampu menggalak semua lapisan masyarakat mempelajari ilmu falak. Datuk Patinggi Abang Johari menambah, selain berfungsi sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan ilmu falak dengan pelbagai fasiliti yang disediakan, pusat ini juga boleh diguna pengkaji ilmu falak dan kefatwaan. Selain itu, tegasnya pusat ini mampu menyemai semangat perpaduan dan persefahaman antara masyarakat di Miri. Pusat ini bernilai 4.5 juta ringgit diperuntukkan oleh Kerajaan Sarawak telah dibangunkan dengan kerjasama pelbagai jabatan seperti Jabatan Kejaraya Sarawak, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia serta Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Pembinaan pusat itu bermula pada 5 September 2019 dan siap sepenuhnya pada 13 Julai lalu dan diserahkan kepada Jabatan Mufti Negeri Sarawak pada 13 Ogos lepas. Projek naik taraf fasa 1 Masjid At-Taqwa Miri yang bernilai 9 juta ringgit merangkumi 3 projek iaitu proses pengubahsuaian dalam masjid, dataran buruj dan kubah serta tandas baharu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menyempurnakan majlis perasmian projek berkenaan di Masjid At-Taqwa Miri pagi tadi dengan memukul beduk sebagai simbolik perasmian. Kerja-kerja naik taraf masjid tersebut bagi fasa pertama telah bermula pada September 2018 dan siap pada September tahun lepas. Bagaimanapun disebabkan pandemik COVID-19, masjid itu hanya dibuka semula pada 25 Mac lepas. Terdahulu cadangan pembinaan masjid ini telah pun dibuat pada tahun 1979 semasa bekas Ketua Menteri Sarawak iaitu Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob menjadi Ketua Menteri. Selepas itu, masjid berkenaan berjaya juga dibina atas usaha dan nasihat Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud semasa beliau menjadi Ketua Menteri. Majlis peletakan batu asas bagi pembinaan masjid telah dirasmikan oleh Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud pada Mac 1983. Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri memulakan kerja pembinaan pada Oktober 1983 dan masjid siap dibina pada Ogos 1985. Tindakan segera akan diambil bagi mengatasi permasalahan di beberapa kawasan Jalan Bintulu Miri yang sering dinaiki air apabila berlaku hujan lebat berpanjangan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Samalaju, Majang Renggi, antara kawasan terlibat adalah jalan masuk ke kampung Wawasan Raja Wali selain Batu 8, 10 dan 12. Majang Renggi berkata mesyuarat bersama pihak berkaitan bagi membincangkan kaedah penyelesaian telah diadakan. Apa yang kita hendak buat, kita hendak cari cara yang terbaik. Itulah kita bawa semua. Dan termasuk mereka yang terlibat dan begitu juga mereka yang kita anggap dapat membantu dalam hal ini. Supaya masalah kerap banjir ini dapat kita selesaikan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas melakukan tinjauan ke penempatan penduduk berdekatan Persimpangan Bakun bersama pihak Jabatan Kejaraya JKR bahagian Bintulu dan kontraktor WPC 10 Jalan Pen Borneo. Situasi ini berlaku sejak pembinaan Jalan Pen Borneo dilakukan di kawasan tersebut yang mengakibatkan laluan air ke Sungai Samalaju tersekat. Sementara itu, pengurus projek WPC 10 Utara JKR, Zulkifli Hashim berkata tindakan segera akan diambil termasuk kajian lengkap dilakukan bagi memastikan langkah penyelesaian yang lebih tepat. Berdasarkan apa yang kita semua perhatikan, memang kita kemungkinan besar itulah punca dia. Cuma elemen daripada yang lama kepada yang baru tu saja. Dia punya interconnection dia tu yang ada isu. Bagi masalah di sini ni tu? Yang sini masalah access road disebabkan kawasan ini kita baru masuk, menyebabkan kerja-kerja belum siap sepenuhnya. Jadi dia menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan sempurna seperti yang mereka bentuk. Pihak kontraktor ujar beliau akan terus melaksanakan perkara yang telah dipersetujui bersama dalam tinjauan tersebut. Lebih 22,000 remaja berusia 12 hingga 15 tahun di bahagian Sibu akan menerima suntikan vaksin COVID-19 mulai esok.
Menurut penyelaras Pusat Pemberian Vaksin Sibu, James Badi, kumpulan remaja ini adalah dari 25 buah sekolah menengah dan 146 buah sekolah rendah. James berkata rekod menunjukkan lebih 18,000 remaja adalah dari daerah Sibu, manakala kira-kira 2,000 dari Kenawit dan selebihnya dari daerah Selangau. Dedah beliau, 4 buah pusat pemberian vaksin akan dibuka iaitu di Dewan Suara Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, Dewan Sekolah Rendah Kebangsaan Tong Ah Selangau dan Dewan Majlis Daerah Kenawit. Bagi melancarkan proses vaksinasi itu, pihaknya telah mengedarkan surat perwakilan ibu bapa penjaga kepada individu yang membawa anak-anak untuk menerima vaksin. Kita telah memberikan borang perwakilan. Sekiranya ibu bapa mereka tidak dapat hadir, mereka perlu tanda tangan terlebih dahulu untuk membenarkan saudara mara mereka yang lain untuk datang bersama dengan anak-anak mereka. James ditemui pemberita di Dewan Suara Sibu ketika pasukan beliau sedang melakukan persediaan untuk program vaksinasi esok yang dijadual akan dilaksanakan selama 7 hari. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan Farha. Antara perkongsian menarik dari Melaka, Dondang Sayang terus diperluas promosi keunikan Melaka. Perinciannya bersama Nur Syafina Sari. Silakan Inas. Terima kasih. Seramai 6,600 pelajar berusia 16 hingga 17 tahun daripada keseluruhan 27,779 pelajar di Melaka telah menerima vaksin sejak 22 September lalu. Esko Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, vaksinasi untuk baki 51,688 pelajar berusia 12 hingga 15 tahun akan bermula dalam masa terdekat. Menurut beliau, tarikh janji temu akan diberikan menerusi pihak sekolah masing-masing bagi pelajar 12 hingga 17 tahun. Bagi mereka yang bersekolah di luar Melaka pula, boleh jumpa terus atau walk-in di Pusat Pemberian Vaksin PPV di Melaka. Kerajaan negeri menerusi kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri turut menyasarkan pemberian dos lengkap bagi remaja di Melaka sehingga 24 Oktober depan. Selain daripada itu, ibu bapa yang punya anak-anak berumur 12 hingga 17 tahun ini yang bersekolah di sekolah-sekolah di luar Melaka boleh membawa anak-anak hadir secara walk-in di mana-mana PBV dalam negeri Melaka. Okey, kita jangka boleh habis pada 24 Oktober untuk kedua-dua dos, lengkap 2 dos. Beliau berkata demikian ketika melawat PPV Dewan Tun Ali di Bukit Katil. Sebanyak 10 PPV awam dibuka untuk pemberian vaksin remaja di Melaka. Dalam pada itu, pemberian vaksin kepada remaja 12 hingga 17 tahun memberi kelegaan buat mereka, terutama yang akan menjalani peperiksaan awam seperti sijil pelajaran Malaysia SPM. Rata-rata mereka yang ditemui RTM menganggap pemberian vaksin serta pembukaan sekolah merupakan berita gembira sebagai persiapan pecutan terakhir sebelum peperiksaan besar nanti. Pemberian vaksin itu juga dapat mengurangkan risiko jangkitan. Sejurus sekolah dibuka pada Oktober depan. Saya harap dapat buka sekolah lah supaya dapat SPM dapat sebab banyak dugaan cabaran kalau belajar PDPR. Jadi kalau bersemuka ni senang sikit lah untuk belajar SPM nanti. Seronok lah untuk balik ke sekolah sebab dah nak SPM kan. Saya nak belajar kat sekolah jumpa cikgu semua. Belajar di sekolah? Saya prefer belajar kat sekolah. Terutama macam subjek matematik, math semua tu kena belajar dengan cikgu. Alhamdulillah semua berjalan lancar tapi mungkinlah suasana kat sekolah lebih senang untuk belajar mungkin. Para pelajar lah di luar sana yang masih belum mendapatkan vaksin, terutamanya pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4 mungkin dah boleh untuk datang lah walk-in semua tu sebab kita pun nak datang sekolah balik kan. So all the best lah untuk semua. Dapat kembali macam biasa lah. Kita belajar dengan cikgu. Untuk tanya soalan tu tak ada masalah lagi. Tak ada halangan. Untuk kita main-main dengan kawan tak ada masalah lagi. Sebab saya duduk dekat asrama. So macam dah dapat dos pertama ni, saya harap bila balik sekolah nanti dapat balik
orang kata kehidupan yang sama lah balik macam dulu kat asrama. Ini pula peringatan kepada pengusaha inap desa. Pengerusi Persatuan Homestay Melaka, Datuk Akramuddin Abdul Aziz menegaskan pihaknya tidak akan teragak-agak untuk menggantung keahlian pengusaha inap desa yang gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Antara yang perlu dipatuhi jelasnya, pengusaha inap desa harus memastikan penyewa telah lengkap suntikan vaksin COVID-19. Kalau benda itu saya dapat tahu, saya akan buat mesyuarat, kita akan gantung keahlian peserta homestay yang memberi kebenaran kepada mereka yang menyewa di homestay tanpa melihat MySejahtera. Ini amaran daripada saya selaku pengurusi homestay Negeri Melaka. Sila pastikan MySejahtera diupdate dan sila pastikan bahawa semua yang datang menginap di homestay telah pun mendapat 2 suntikan. Langkah itu diambil bagi memastikan tidak berlaku penularan COVID-19 di kawasan inap desa berkenaan. Dondang Sayang, liriknya yang menghiburkan dengan usik-mengusik dan pantun pastinya membuat penonton tidak jemuk. Seni warisan yang mendapat pengiktirafan UNESCO itu terus diperluas oleh kumpulan seni warisan baru alai dengan lirik yang menghiburkan. Lagu Dondang Sayang yang dipersembahkan kumpulan ini adalah mengenai produk pelancongan seperti inap desa, produk makanan inang-inang serta lokasi pelancongan menarik di negeri bersejarah ini. Menurut Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Negeri, Datuk Muhammad Jalani Khamis, ia secara tidak langsung mempromosi keunikan Melaka. Untuk itu, beliau akan terus menyokong usaha murni ini. Ini satu inisiatif yang sangat baik daripada rakyat sendiri. Jadi ini usaha swasta lah daripada kumpulan baru alai untuk mengimarahkan lagi budaya Dondang Sayang yang telah pun diiktiraf di peringkat UNESCO sebagai warisan kebudayaan kemanusiaan sejagat. Beliau juga akan mengadakan perbincangan dengan bahagian promosi pelancongan Melaka untuk memuat naik lagu Dondang Sayang di laman sesawang bahagian berkenaan yang secara tidak langsung mempromosi keunikan seni warisan Melaka. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri untuk perkembangan lain berita wilayah. Terima kasih Inas. Baik, berita wilayah diteruskan dengan sidang media khas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Semalam dalam penggulungan usul titah diraja di Dewan Rakyat, saya telah menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia tidak lagi menggunakan terma immunity kelompok atau herd immunity, tetapi bergerak kepada perluasan capaian vaksinasi. Ini bermakna kita akan meluaskan program vaksinasi kepada seramai yang mungkin penduduk Malaysia. Sebagai contoh, kita telah memulakan vaksinasi kepada golongan remaja dan akan menilai data untuk vaksinasi kepada kanak-kanak bawah umur 12 tahun. Saya pun telah mengadakan pertemuan dengan sebuah syarikat pengeluar vaksin yang telah pun baru-baru ini mengeluarkan data ujian klinikal awal terhadap vaksinasi untuk kanak-kanak di bawah umur 12 tahun, dan kita sedang runding untuk mendapat perolehan vaksin tersebut. Petang ini saya akan jelaskan mengenai pendirian kita berkenaan dengan imuniti kelompok. Konsep imuniti kelompok adalah kawalan atau penghapusan penyakit berjangkit apabila majoriti populasi telah memperolehi imuniti terhadap jangkitan. Imuniti kelompok membentuk perlindungan kepada komuniti dengan mengurangkan kadar jangkitan keseluruhan atau jangkitan yang lebih teruk. Imuniti kelompok ini ditentukan berdasarkan nilai R0 penyakit berjangkit tersebut.
Penyakit berjangkit dengan nilai R0 yang tinggi memerlukan peratus imuniti penduduk yang tinggi untuk dikawal atau dihapuskan. Pada awalnya, virus SARS-CoV-2 asal Wuhan strain mempunyai nilai R0 antara 2 hingga 3. Tetapi apa yang telah mengubah pendirian sebahagian besar negara adalah kemunculan varian Delta. Nilai R0 telah meningkat antara 6 hingga 10, ada yang kata lebih daripada itu bagi Delta. Varian Delta juga telah mengubah tahap keberkesanan terhadap vaksin dan juga tahap penularan virus. Infectivity dia adalah jauh lebih tinggi daripada virus asal. Dalam hal ini, KKM akan meneruskan program vaksinasi COVID-19 supaya semua populasi yang layak diberikan vaksin dapat diberikan vaksin sebelum hujung tahun ini. Maksudnya kita akan pastikan semua dewasa dan semua remaja lengkap menerima vaksin sebelum akhir tahun ini. Berdasarkan maklumat daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, tiada negara yang telah mencapai so-called herd immunity. Malah pihak WHO juga menyatakan bahawa matlamat utama vaksinasi adalah untuk mengurangkan kes dan kematian, manakala untuk mencapai imuniti kelompok bukan lagi menjadi keutamaan atau satu perkara yang realistik. Oleh itu, kita telah mengubah strategi untuk memberikan vaksin kepada seramai mungkin penduduk Malaysia serta memasukkan golongan-golongan baru berdasarkan data seperti golongan remaja, kanak-kanak akan datang dengan adanya kelulusan daripada pihak NPRA, dan juga dos yang ketiga dan juga dos penggalak untuk golongan tertentu. Strategi ini amat penting untuk kita mengawal penularan COVID-19, mengurangkan kadar kemasukan ICU serta mengurangkan kadar kematian agar kita dapat memasuki ke fasa endemik dengan selamat. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyentuh isu berhubung diskriminasi yang berlaku ke atas beberapa jenis vaksin yang turut digunakan di Malaysia. Saya mengambil maklum ada setengah negara yang menetapkan bahawa hanya individu yang menerima vaksin tertentu sahaja akan diberikan pengecualian daripada melakukan ujian, menjalani kuarantin setelah tiba di negara berkenaan dan sebagainya. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku kerana penting untuk kita faham bahawa vaksinasi melindungi individu daripada risiko mendapat jangkitan yang lebih teruk serta mengurangkan gejala-gejala penyakit. Walau bagaimanapun, tahap pelindungan imuniti akan terkesan dengan kemunculan varian baru yang lebih ganas dan kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi. Keputusan sama ada kemudahan atau kelonggaran yang hendak diberikan kepada pengembara dari luar negara mestilah dibuat berdasarkan kawalan dan pencegahan penyakit serta tindakan kesihatan awam di negara tersebut, bukan berdasarkan kepada jenis vaksin. So by discriminating the vaccine types, this will defeat the purpose of having the vaccine and administering them to the population. And I believe that we would like to get WHO to come up with a position on the discrimination of vaccines by certain countries. Our view is those vaccines are listed by the WHO as some of the vaccines that we use. Most of the vaccines that we use are listed by the WHO under its emergency use listing. Then we should, countries should recognize those vaccines for travelers coming in. Saya juga ingin mengumumkan bahawa mula daripada 1 hari bulan Oktober, ini adalah untuk memudahkan dan memberi kemudahan kepada mereka yang telah mendapat dos pertama vaksin AstraZeneca. Kita akan memendekkan jarak masa antara dos pertama dan kedua bagi vaksin AstraZeneca daripada 9 minggu kepada 6 minggu, dan mereka boleh menerima dos yang kedua selepas 6 minggu. Saya juga ingin sentuh berkenaan dengan pemberian vaksin remaja.
Saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan pemberian dos penggalak dan juga dos ketiga. Di sini saya ingin maklumkan bahawa ada perbezaan antara dos ketiga dengan dos penggalak. Dos ketiga diberikan kepada mereka yang mana respon sistem imun mereka terhadap 2 dos tidak mencukupi dan memerlukan dos yang ketiga untuk respon sistem imun yang optimum terhadap ataupun untuk melawan COVID-19. Dos penggalak adalah bagi mereka yang mana 2 dos sudah cukup dari segi respons imun, tetapi dalam beberapa bulan respons imun itu sudah mula turun, dan dos penggalak itu telah akan diberi sebagai perangsang kepada sistem imun supaya ia lebih berkesan terhadap COVID-19. Sekarang ini kita sedang membangunkan garis panduan berkenaan dengan pelaksanaan pemberian dos ketiga dan juga dos penggalak yang akan dibentangkan dalam mesyuarat JKJAB akan datang. Dan saya yakin bahawa kita akan mula memberi dos yang ketiga dahulu. Selepas itu dos penggalak bermula daripada bulan depan, apabila kita sudah dapat pandangan dan juga kita sudah dapat panduan clinical guidelines daripada pakar. Dan yang ketiga, kita telah buat pendaftaran bersama dengan NPRA. Hari ini syarikat Pfizer telah pun hantar dossier mereka untuk dos penggalak dan dos ketiga kepada NPRA, dan kita akan lulus secepat mungkin. Itu sahaja yang saya nak fokuskan pada sidang akhbar kali ini. Saya buka kepada soalan. ...19,104 orang asli atau 45% daripada keseluruhan penduduk di 279 kampung di Perak telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Esko Kesihatan, Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Muhammad Akmal Kamarudin berkata, pelbagai kaedah dilaksana Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA termasuk kerjasama dengan sukarelawan pertubuhan bukan kerajaan bagi memujuk golongan tersebut untuk mendapatkan vaksin. Menggunakan orang pakar-pakar dari kalangan mereka juga, NGO pun dari kalangan orang asli juga. Itulah yang menunjukkan kejayaan lah. Yang sebelum ini hanya JAKWA belum lagi melibatkan mereka secara agresif, tapi sekarang ni kita tengok alhamdulillah di seluruh negeri kita tingkatkan kerjasama ini dengan pihak NGO dan juga pihak pasukan Kementerian Kesihatan yang dari kalangan mereka juga. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan ke kawasan Perintah Kawasan Pergerakan Diperketat Kampung Orang Asli Gagai Mualim. Sehingga kini 103 daripada 295 penduduk telah divaksin di perkampungan ini. Isu banjir kilat di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Trung dipercayai akibat pembinaan jajaran persisiran pantai barat WCE akan diatasi. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun berkata, sebuah kolam enapan serta parit akan dibina bagi tujuan kawalan kelodak dan taburan hujan yang tinggi.
Dalam hantaran di Facebook, beliau berkata isu berkenaan mendapat perhatian persidangan Dewan Undangan Negeri Perak Ogos lalu. Jelasnya kelewatan pembinaan jajaran WCE Seksyen 11 berikutan prestasi kontraktor utama yang tidak memuaskan. Justru pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah melantik kontraktor baru dan memberi jaminan projek jajaran ini akan siap pada 2024. Di Perlis, harga ayam yang meningkat sehingga RM11 sejak 2 minggu lalu kini kembali stabil apabila harga dijual bawah RM10. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna mendapati harga ayam kini dijual serendah RM8 sekilogram, manakala harga tertinggi ialah RM9.20 sekilogram. Menurut pengarah penguatkuasa KPDN HEP Azman Adam, penurunan harga ayam hasil sesi libat urus secara terus yang dilaksanakan bersama peniaga di kawasan yang mengalami kenaikan harga ayam di seluruh negara. KPDN HEP menjangka trend ini akan terus menunjukkan penurunan harga sekaligus dapat menstabilkan harga ayam di pasaran. Kita dapati harga purata nasional untuk ayam di negara kita juga telah turun. Kalau ikut semalam, harga purata nasional untuk satu negara untuk ayam adalah RM8.77. Tapi yang bagusnya di Perlis ini, harga purata untuk negeri Perlis adalah RM8.33. Maknanya harga di Perlis ini adalah lebih murah berbanding dengan harga purata nasional. Jadi ini satu berita yang baiklah untuk pengguna-pengguna di Perlis kerana mereka boleh mendapat bekalan ayam dengan harga yang lebih istimewa berbanding daripada di tempat-tempat lain. Beliau menyatakannya selepas melakukan pemeriksaan bekalan dan harga ayam standard dan telur ayam di Pasar Awam Sena Kangar. Sebanyak 641 pemeriksaan dilaksanakan berhubung penjualan ayam standard dan 479 pemeriksaan berkaitan penjualan harga telur ayam bermula 1 September lalu. KPDN HEP mengesahkan bekalan ayam standard dan telur ayam adalah mencukupi dan stabil di pasaran ketika ini. Susulan kejadian tanah runtuh di laluan Persekutuan FT 185 Jalan Simpang Pulai Blue Valley, Cameron Highlands, Seksyen 43.9 Kinta Perak. Jabatan Kerjaya JKR dalam kenyataan memaklumkan jalan lencongan di lokasi berkenaan dibuka hari ini kepada kenderaan ringan. Justru kenderaan berat dinasihati menggunakan laluan alternatif FT59 Jalan Tapah, Cameron Highlands sehingga 1 tarikh yang akan dimaklumkan. Kenyataan itu menyebut kerja kawalan dan pembaikan cerun runtuh sedang giat dilaksana. Justru pengguna diingatkan sentiasa berhati-hati dan mematuhi pandu arah lencongan bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Melindungi dan memulih kehidupan serta mata pencarian, membina semula daya ketahanan negara dan memakin pembaharuan. Berikut merupakan 3 perkara fokus bajet 2022. Sebagai Kementerian Penyelaras Pelan Pemulihan Negara PPN, Kementerian Kewangan bertanggungjawab memantau pelaksanaan strategi dan bantuan selain mengambil langkah intervensi secara proaktif. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1 Shahar Abdullah, kerajaan memberi tumpuan berkenaan kerajaan bagi memakin ekonomi, meningkatkan kecekapan sistem penyampaian awam dalam perkhidmatan awam dan badan berkanun serta GLC serta meningkatkan kerjasama dengan pertubuhan masyarakat sivil sebagai rakan pembangunan negara. Di Langkawi ini tertumpu kepada sektor pelancongan. Itu sebabnya kita nak lihat apa sahaja cadangan kepada rakyat. Mesti kita ambil kira dan kita lagi tak boleh lagi hanya melihat laporan-laporan di atas meja di Putrajaya. Itu sebab kita turun untuk melihat apakah keluh resah mereka untuk kita pertimbangkan untuk membuat satu langkah yang ke hadapan bagi bajet 2022. Itu yang penting. Ditanya mengenai pandangan rakyat terhadap kertas konsultasi awam KKA Bajet 2022 yang diterbit oleh Kementerian Kewangan, Shahar berkata lebih 50,000 rakyat telah memberi maklum balas. Setakat hari ini hampir 50,000
rakyat Malaysia telah menyertai, memberi pandangan, komen dan idea serta ada juga yang bagi proposal dalam ketiga-tiga perkara, iaitu perkara yang melibatkan bantuan rakyat, bantuan-bantuan untuk perniagaan dan juga ada cadangan-cadangan langkah-langkah fiskal yang dibuat untuk kita memantapkan ekonomi negara. Bila ditemui media selepas membuat sesi libat urus bersama pengusaha bot DJT Pelancongan Kuah Langkawi. Ikuti secara langsung ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada sesi debat umum Perhimpunan Agong PBB ke-76 pada hari Sabtu 25 September 2021 11.30 malam. Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini. Paparan imej gemar radar menunjukkan keadaan hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan negeri Johor, iaitu di bahagian Kota Tinggi, Mersing dan juga di sekitar Segamat yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti, berikutan dengan intensiti hujan yang agak kuat di sini. Sementara itu, hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian selatan negeri Pahang dan juga termasuklah di Kelantan dan Terengganu masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan kelembapan lebih tertumpu di bahagian pantai barat dan wilayah persekutuan Labuan Sabah. Manakala di Sarawak pula, hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di bahagian pedalaman Sarawak ini masih lagi diramalkan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya, kita lihat kepada paparan ramalan hujan untuk malam nanti. Keadaan cuaca hujan dan ribut peti yang masih lagi berpotensi berlaku melibatkan pedalaman negeri Pahang, termasuklah di negeri Kelantan dan juga di 1-2 tempat melibatkan Terengganu, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala di Perak pula, hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku menjelang malam nanti. Sementara itu di Sabah dan Sarawak dijangkakan hujan lebih tertumpu di bahagian pedalaman Sabah, manakala di Sarawak melibatkan bahagian pedalaman Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca dan gempa bumi seluruh negara, sila layari laman sesawang kami di www.met.gov.my, Facebook, Twitter dan juga Instagram rasmi Map Malaysia. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum. Baik, bertemu kembali. Sebanyak 73% pelajar dan 91% kaki tangan institusi pengajian tinggi telah menerima vaksin lengkap. Menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad, dengan peratusan itu, ibu bapa tidak perlu risau dengan keselamatan anak mereka. Dan saya nak maklumkan dekat sini, status vaksinasi warga IPT sehingga 22 September
daripada konteks staf universiti dan juga pelajar ni. Pada kadaran pelajar pada seluruh universiti, kita buat pukul ratanya adalah sebanyak 73% sekarang ini. I think quite high, tinggi ya. Lebih daripada 70% pada saya dah cukup tinggi. Dan pada dalam kalangan staf universiti pula sudah mencecah 91%. Menurut Datuk Dr. Mas Rizal, pelajar yang belum menerima vaksin turut diberi kemudahan laluan hijau dengan hanya perlu menunjukkan surat tawaran ke universiti atau kad matriks di mana-mana pusat pemberian vaksin seluruh negara. Beliau mengulas demikian semasa lawatannya ke UiTM Shah Alam bagi meninjau kesiapsagaan universiti dalam menerima para pelajar. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan melaksanakan kemasukan pelajar ke kampus secara berperingkat bermula 15 Oktober ini. Kementerian Pengajian Tinggi KPT komited melaksanakan pelbagai inisiatif bagi memastikan graduan mendapat pekerjaan sesuai kelayakan. Datuk Dr. Ahmad Mas Rizal memaklumkan kadar keboleh pasaran graduan tahun lalu di tahap 84.4% menurun sedikit berbanding 86.2% pada 2019. Yang penting ialah bila saya sebut tentang keboleh pasaran graduan itu menunjukkan bahawasanya kerajaan kita ini melalui Kementerian Pengajian Tinggi ini begitu concern, itu ambil berat tentang permasalahan yang melanda graduan-graduan ini. Maksudnya setiap inisiatif yang saya gariskan dalam saya punya ucapan saya sebentar tadi merupakan satu daripada komitmen kerajaan. Walaupun kerajaan berdepan dengan satu keadaan pengurusan ekonomi yang agak kritikal waktu pandemik, tapi kita tidak akan melupakan soal untung nasib pelajar dan mahasiswa yang telah pun keluar daripada universiti. Tambahnya dengan latihan-latihan kemahiran menerusi program penjana serta galakan graduan menceburi bidang keusahawanan, petanda positif ditunjukkan setelah sebahagian besar mereka telah memperolehi pendapatan. Beliau berkata demikian selepas program Professional Walkabout di UiTM Shah Alam bagi meninjau kesediaan dan kesiapsagaan IPT dalam menerima pelajar Oktober ini. Kesemua 6 kawasan di Shah Alam yang terjejas dengan gangguan bekalan air tidak berjadual berikutan kerja pembaikan paip pecah di persiaran perusahaan Seksyen 23 Shah Alam telah pulih sepenuhnya pukul 12 tengah hari tadi. Dalam satu kenyataan, Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad Air Selangor memohon kerjasama para pengguna untuk melaporkan sebarang kejadian paip bocor atau pecah di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bagi memastikan tindakan pembaikan dapat dilakukan dengan segera. Pengguna juga boleh merujuk ke semua saluran komunikasi rasmi seperti aplikasi Air Selangor, Facebook, Instagram dan Twitter atau hubungi Air Selangor di talian 15300. Sebarang pertanyaan dan aduan juga boleh diajukan di Help Center di laman web www.airselangor.com dan aplikasi Air Selangor. Pulau Perhentian Terengganu bersedia menerima kedatangan pelancong dalam negeri dengan pematuhan prosedur operasi standard Fasa 3 Pelan Pemulihan Negara. Malam menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Besut, Ahmad Farhan Abdul Wahab, program imunisasi COVID-19 kebangsaan pemain industri pelancongan di pulau itu telah mencapai status imuniti kelompok pada awal September. Beliau juga bersetuju untuk membenarkan operasi JT Kuala Besut setelah mengambil kira penilaian risiko penularan COVID-19. Setakat ni Alhamdulillah kita dah suntik seramai 1,550 orang. Total lah yang kita tetapkan dah 92%. 92% daripada populasi penduduk yang melebihi 90%. Untuk yang sebab itulah kita berani untuk buka Pulau Perhentian ni bermula daripada 19 September baru ni. Dan insya-Allah walau bagaimanapun mereka hendaklah sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan. Sementara itu, pihak Jabatan Kesihatan Daerah
pemeriksaan kawalan kualiti di bahagian penyediaan makanan di semua resort dan hotel di pulau berkenaan sebagai persediaan awal menyambut kembali kedatangan para pelancong. Alhamdulillah kami berpuas hatilah dengan tahap kebersihan premis-premis di sini, yang mana paling rendah pun markah dalam 75 ke atas lah kesemuanya. Jadi grade-nya adalah B dengan A lah. Jadi insya-Allah kami harapkan kualiti makanan yang disediakan oleh premis-premis di sini selamatlah untuk kepada semua pelancong apabila sektor pelancongan dibuka dengan meluaslah. Peringatan untuk para pelancong adalah mereka perlu mengemukakan sijil digital vaksinasi COVID-19 dan dibenar membawa anak-anak berusia 17 tahun ke bawah dengan mematuhi protokol kesihatan umum. Larangan golongan mukhanat atau transgender memasuki masjid oleh pihak berkuasa agama di Perlis wajar dicontohi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, pihaknya turut meneliti kemungkinan menguatkuasakan larangan sama kepada golongan berkenaan di wilayah persekutuan. Datuk Ahmad Marzuq berkata ia wajar bagi memelihara dan menjaga kesucian setiap masjid serta menghindari kekeliruan dalam kalangan masyarakat keseluruhannya. Bagaimanapun sehingga kini pihaknya masih belum menerima sebarang maklumat atau laporan berhubung pencerobohan golongan transgender di masjid atau surau. Kalau orang lelaki yang berpakaian wanita masuk di sebelah muslimat, itu sudah mengganggu privasi kumpulan wanita yang ada di masjid kerana mereka buka tudung, mereka pakai telekung. Itu satu tindakan yang insya-Allah akan kita teliti untuk kita laksanakan di peringkat wilayah persekutuan. Saya bercakap dalam konteks wilayah persekutuan, itu bidang kuasa kita. Adapun negeri-negeri itu terpulang kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Menurut Datuk Ahmad Marzuq, pihaknya yakin dengan larangan yang telah dikuatkuasakan di Perlis itu merupakan satu langkah pencegahan agar perkara sedemikian dapat dielakkan daripada berlaku. Beliau bercakap kepada media selepas menyampaikan sumbangan pada program Inspirasi Kasih Kami Food Bank Yapin 3.0 di perkarangan stesen teksi di Cukai Kemaman. Rata-rata peniaga dan pekerja kedai makan bersyukur apabila kerajaan kini telah melonggarkan operasi premis perniagaan. Kelonggaran itu membolehkan restoran, kedai runcit dan stesen minyak beroperasi bermula 6 pagi hingga 12.30 malam. Menurut pekerja kedai makan Nur Farida Sam Ahmad Bistaman, 33 tahun kebenaran beroperasi lebih masa berbanding sebelum ini, sedikit sebanyak meningkat bayaran gaji hariannya. Pada pendapat saya, okey bila kerajaan dah umumkan SOP boleh buka sampai pukul 12 malam sebab dia dah melebihkan masa waktu kita orang bekerja. Sebelum ni jadi terhad 5 jam apa semua tu. Sekarang dah okey, bila orang datang pun dia lewat boleh beli makan lewat malam macam tu. Okeylah pada saya. Amat menggalakkan lah, kerana di sini banyakkannya peniaga-peniaga daripada Pasar Borong datang membeli malam-malam untuk biar orang buat kerja tengah malam kan. Jadi dapat membantu dia orang dengan bekerja-kerja, dapat tambah shift yang selama ini telah dikurangkan. Bagi peniaga Muhammad Fadli Zil Ikram Ahmad Fauzi, kelonggaran tersebut memudahkan kunjungan pelanggan ke premisnya. Namun pihaknya masih tetap mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kerajaan dah bagi kelonggaran macam ni, so alhamdulillah rezeki pun bertambah. So orang pun boleh lepak lama kedai. Tapi kita orang ikut SOP lah. SOP yang ketat kita orang jaga. Pelanggan pun kita orang jaga ikut SOP jarak.
Baik, menjelang saingan Piala Malaysia Ahad ini, skuad Penang FC kini bersedia untuk berdepan Sarawak United FC di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Ketua Jurulatih Thomas Trucha mengaku pasukan kendaliannya menerima tekanan selepas berjaya merangkul tempat ketiga dalam Liga Super 2021, namun menganggap ia sebagai satu perkara positif. Katanya kejayaan tersebut meletakkan Penang FC sebagai pesaing yang kuat serta memberikan tekanan dan motivasi untuk pasukannya terus mara dalam perlawanan akan datang. Mengulas lanjut, Trucha berkata pihaknya tidak mempunyai senarai tetap pemain kesebelasan utama dan pemain simpanan. Sebaliknya, ia bergantung kepada prestasi dan kerja keras para pemain sepanjang latihan dan perlawanan persahabatan. Beliau juga tidak meletakkan sasaran khusus dalam saingan Piala Malaysia tahun ini, sebaliknya mahu memberikan fokus kepada perlawanan demi perlawanan. Trucha berkata sebagai ketua jurulatih, cabaran utama dalam mengendalikan pasukan adalah bagi memastikan semua pemain sentiasa bermotivasi. Diundi dalam kumpulan A, Penang FC bakal bersaing bersama Sarawak United FC, Kuala Lumpur City FC dan Seri Pahang FC. Pada 2019, skuad Harimau Kumbang gagal melayakkan diri ke peringkat seterusnya selepas tersungkur di peringkat kumpulan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah memulakan persiapan saingan Piala Malaysia 2021 dengan mengadakan seminar pengadil dan penilai pengadil secara maya. Seminar turut disertai Timbalan Presiden FAM Dato' S. Siva Sundram yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengadil FAM. Sebanyak 57 orang pengadil, 75 orang penolong pengadil dan 29 penilai pengadil telah mendaftar sebagai peserta. Manakala bagi barisan instruktor pula terdiri daripada Nasaruddin Ishak, Nur Anwar Abdullah Shani, Widya Habibah Syamsuri, Abdul Basir Hamid, M. Siva Nesan dan Ahmad Khalidi Supian. Selain itu, turut menyertai sebagai instruktor adalah Haji Kasim Kadir Baca selaku Ketua Unit Pengadil FAM dan Nagor Amir Nur Muhammad, Pengurus Pembangunan Pengadil dan Pengadil Profesional FAM. Saingan Piala Malaysia yang menyambut ulang tahun ke-100 bakal membuka tirai pada Ahad 26 September 2021. Kuda, haiwan ciptaan Allah yang gagah dengan kecantikan fizikal yang hebat. Sifat kuda sebagai haiwan yang bijak boleh dilatih dan mempunyai sifat kasih yang tinggi pada tuannya. Ikuti laporan wartawan Syuhada Hashim yang berpeluang mengikuti cara berlatih serta menunggang kuda. Kudaku lari gagah berani, ayo lari, kudaku lari. Haiwan ini tidak asing dalam kehidupan umat Islam. Apabila di dalam kitab Al-Quran dan hadis banyak dibicarakan tentang kuda. Di dalam Al-Quran, perkataan kuda disebut sebanyak 5 kali. Pada zaman permulaan Islam, ia haiwan yang paling banyak berkhidmat kepada manusia, sama ada sebagai kenderaan harian untuk berperang serta membawa barangan. Melatih kuda memerlukan daya emosi dan fizikal yang kuat. Untuk kita saling yakin menunggang kuda ini, kita memerlukan antara 5 hingga 6 kelas untuk kita menunggang dengan baik. Yang penting, penunggang harus menunjukkan sifat kepimpinan yang baik agar kuda ini dapat menaruh sepenuh percayaan untuk kita mengendalikannya. Berkuda bukan terhad kepada sesetengah golongan. Malah sukan ini adalah terapi bagi merubah keupayaan anak-anak yang menghidap autism untuk berkomunikasi, lebih berani dan tampil yakin. Cara kita mengenali kuda dengan kita berkomunikasi. With your voice and with your body language. So kuda tu akan merasakan suatu perkenalan yang warm, mesra daripada rider. Kuda, when you mount to the saddle, kuda dah tahu what kind of person you are. No, trust me. Wallahi, saya breakthrough dalam berkuda ni, saya dalam kehidupan saya breakthrough disiplin.
baik ibadah saya. Itu pun saya disiplin saya. Cara layanan terhadap kuda juga penting. Seperti haiwan-haiwan lain, kuda turut suka dipuji. Pengurusan kuda yang baik boleh menjamin status kesihatan kuda tersebut. Beberapa aspek perlu diberi penekanan iaitu kandang, sarap atau bedding, penjagaan kuku kaki dan juga peralatan. Makanan dia lah. Kita nak kena sentiasa ada kan. Itu je lah. Macam ladam semua saya boleh pasang sendiri. Kalau kita panggil orang untuk pasang ladam, seekor dah 200 kos. Macam cedera semua, sakit saya ubat sendiri. Kalau sakit perut kita bagi kopi. Kalau luka tu kita bagi ubat. Macam bedak ke apa kan, kita cuci dulu. Itu ubat dia lah. Macam saya, kuda ni saya dah melabur lebih kurang 20,000 lebih. So, saya kurang pengalaman untuk jaga kuda tu. Jadi, saya hantar kat sini Rimba Riding Club ni. Sebab saya harapkan pengalaman orang kat sini tu. Untuk mempunyai daya ikatan emosi dengan kuda, tidak hanya terhad kepada latihan di gelanggang semata. Apabila kepercayaan terbina antara pelatih atau penunggang, kuda boleh dibawa keluar dari gelanggang. Juga kuda mempunyai tabiat untuk bermain. Jadi apabila kita lepaskan dia daripada kandang ataupun daripada gelanggang, mereka akan merasa seronok dan teruja untuk berlari dan juga bermain di kawasan-kawasan sebegini. Jadi adalah penting untuk penunggang agar mendapat latihan yang cukup demi untuk menjaga kuda ini daripada terlepas dan juga untuk keselamatan kita sendiri dan melindungi kita daripada kecederaan. Jadi, apa lagi? Jom berlapar kuda dengan saya. Saya Syahada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM. Baik, berita wilayah 24 September berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan bersama kami. Saya Farha Fakhrazi yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat.